Adash Gauraf. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Al-Hikmah Charity. Jadi sebelum kita mulakan review filem kita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah dan share video ini dekat orang lain supaya orang lain tahu tentang kewujudan channel ini dan konten kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan review filem kita, jangan lupa stay tune sehingga mana akhir video. Ada sesuatu yang saya nak tunjukkan dekat korang semua. Let's go. Jadi filem ni baru sahaja keluar pada tahun 2021, tahun ini, yang diberi nama sebagai The White Tiger, yang dilakonkan oleh Adash Gauraf. Jadi filem ni, apa yang istimewa ni bagi saya, ianya menceritakan tentang kehidupan. Bila mana kita cerita satu filem tentang kehidupan ni, ianya memang sangat menarik dan kita boleh rasa macam mana. Bila mana cerita tentang sedih, kita boleh rasa tentang sedih. Bila mana cerita tentang kegembiraan, kita boleh rasa, sebab ianya tentang realiti kehidupan kita. Jadi filem ni difilmkan melalui novel yang sama juga, tajuk dia The White Tiger. Jadi difilmkan. Seterusnya ianya menceritakan tentang satu watak utama Adash Gauraf ni yang sebagai Balram. Jadi dia ni adalah seorang yang hidup dalam satu negara di India, di sebuah negara India yang di mana hidupnya memang sangat daif. Kerana apa? Dia berada dalam kasta yang rendah lah. Jadi kalau kita tahu bahawa dekat India ni populasi dia sangat ramai, iaitu kalau tahun 2019 populasi dia 1.366 bilion, ranking nombor 2 dalam dunia yang paling ramai penduduk. Dan kalau kita tengok pun kes COVID hari ini, India mendahului di tempat kedua dengan kes sebanyak 10.6 juta kes COVID. Jadi kalau kita lihat, India ni memang sangat padat kehidupan dia, dan kasta pun banyak kasta yang ada dekat negara diorang. Jadi cerita ni bermula bila mana seorang anak muda yang hidup dalam keadaan daif dan dia ada cita-cita nak ubah kehidupan dia jadi lebih baik. Sebab apa? Kalau kita tengok, bila mana kasta diorang ni, kasta Balram ni, diorang dah tahu dah cita-cita dia paling jauh pun boleh pergi sebagai hamba. Jadi dia nak keluar. Dia ibaratkan kehidupan mereka dalam kasta ni sebagai hidup dalam kandang reban ayam. Jadi bila masa je orang boleh ambil, sembelih, makan. Jadi macam tu je expectation dia. Jadi hari ni saya nak ceritakan 5 nilai murni ataupun 5 pengajaran yang saya dapat daripada filem ni. Jadi saya tak akan buat spoiler ataupun saya ceritakan apa-apa tentang dalam filem ni. Saya cuma nak cerita pengajaran dan nilai murni. Jom kita pergi yang pertama, iaitu yang pertama kita nak tengok bahawa Balram ni dia ada satu sifat yang tidak mudah putus asa. Di mana bila mana dalam satu scene tu, dia kehidupan dia ada landlord. Landlord ni akan datang ke kampung dia untuk dapatkan duit daripada tu. Jadi dekat situ dia bercita-cita untuk menjadi seorang driver kepada anak dia. Jadi bila mana dia nak jadi driver anak dia tu, dia cita-cita sehingga mana dia pinjam duit daripada nenek dia untuk nak buat lesen kereta. Jadi bila mana dia dah berjaya, jadi dia dah semangat untuk nak ubah kehidupan dia dengan lebih baik, supaya sehingga mana dia cakap dia nak keluarkan kehidupan dia ni daripada sangka ayam, supaya reban ayam, supaya kehidupan dia lebih baik daripada lepas itu. Itu yang pertama. Jadi pengajaran ni kita boleh ambil, iaitu kita janganlah mudah berputus asa dengan taraf kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat hari ni semua orang terkesan dengan COVID, tetapi kita jangan mudah berputus asa dan sentiasa positif untuk supaya ada kebaikan dia pada kemudian hari. Jadi yang kedua, pengajaran dia adalah ilmu dan pendidikan itu sangat penting. Kerana apa? Bila mana kita lihat Balram ni dia sekolah sampai darjah 3 je. Jadi bila mana dia nak pergi sekolah, abang dia suruh dia pergi kerja. Sebab apa? Nak tampung kehidupan mereka ni yang sangat susah. Jadi mereka ni tak ada peluang nak belajar, sehingga mana bila mana dia kerja, bos dia tanya perkara-perkara basic pun dia dah tak boleh nak jawab. Sebab apa? Tak ada ilmu, dan pendidikan itu sangat penting. Sehingga mana Imam Syafi'i ada sebut, iaitu lebih baik kita penatnya menanggung, kita penat belajar daripada kita menanggung keperitan kebodohan bila mana kita malas belajar. Jadi hari ini banyak
peluang, platform untuk kita belajar cari ilmu. Tak kisah kita berada di mana, yang penting kita cuba untuk improve diri kita untuk sentiasa jadi orang yang ada ilmu. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu kita bersyukur dengan pekerjaan dan kita melaksanakan pekerjaan kita bersungguh-sungguh. Jadi Baram ni, di bila mana dia jadi driver, dia ni ada satu sikap yang bersungguh-sungguh. Jadi sampai satu ketika dia ni second driver. Jadi dia ada cita-cita macam mana aku nak jadi driver utama. Jadi dia bersungguh-sungguh melakukan kerja apa bos dia suruh dia buat. Dia tak membantah, sehingga mana sebab apa? Dia ni dia jadi driver tapi dia menganggap diri dia tu sebagai hamba. Itu kisah hidup dia lah. Jadi Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, jika mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, maka Allah akan tambah. Jadi hari ni bila mana kita buat kerja, kita kena buat kerja bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kerja yang kita buat itu kita boleh niatkan sebagai ibadah, supaya apa kerja buat kita itu dikira sebagai pahala. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena bekerja bersungguh-sungguh, supaya bila mana kita buat kerja itu, kita bekerja dengan telus. Tak adalah kita buat kerja cincai-cincai macam tu kan. Jadi yang seterusnya adalah matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi yang perkara inilah yang kalau kita lihat hari ni, banyak perkara yang kita buat, orang lain buat, demi nak mencapaikan matlamat, disanggup buat apa saja. Jadi kalau kita lihat Baram ni, dia budak baik, tetapi satu keadaan tu, turning point tu, dia berubah. Matlamat dia tu dah jadi pusing. Jadi dia nak dapatkan apa yang dia nak ni menggunakan cara yang salah. Jadi cara apa? Korang kena tengok sendirilah. Jadi walau apa pun yang berlaku, kita nak capai matlamat kita, kita kena guna cara yang betul. Jadi saya ingat satu petikan ayat yang disebut dalam filem ni, iaitu kasta yang miskin macam saya ni, ada dua cara je nak jadi kaya. Yang pertama dengan jenayah, dan yang kedua melalui politik. Dekat negara kita ni, kita ada macam mana, kita lihat macam mana orang yang miskin-miskin tapi dia boleh jadi kaya raya melalui tapak politik ni lah. Jadi walaupun cara itu tidak membenarkan, kita janganlah kita cuba-cuba nak ubah, mencapai matlamat kita dengan menggunakan cara yang salah. Jadi kalau kita nak jadi orang politik, kita niat nak jadi orang politik yang bantu orang susah. Janganlah kita nak jadi orang politik semata-mata kita nak kepentingan diri kita. Okey. Jadi yang seterusnya, yang kelima, iaitu yang terakhir. Jadi hidup kita ini sentiasalah ada niat ataupun kita pasang niat untuk kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Hidup ini untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita ada kelebihan kita tolong orang lain supaya orang lain yang susah itu dapat dibantu dengan manfaat ataupun kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi dalam cerita ni, macam mana ending dia tu, dia boleh berubah status kehidupan dia itu. Jadi dia membantu orang lain yang sama kasta dengan dia ni untuk improve diri dia orang dengan lebih baik. Ini iaitu yang saya suka antara dalam cerita ni. Dia bantu orang lain dalam kehidupan dia. Jadi sebab itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 148, iaitu yang berbunyi fastabiqal khairat, berlumba-lumba membuat kebaikan. Jadi hari ini terlalu banyak peluang untuk kita melakukan kebaikan. Jadi kita grab the chance untuk kita bantu orang lain yang memerlukan. Okey, jadi bonus. Bonus iaitu satu last, iaitu tentang ujian hidup. Dalam macam mana turning point dalam filem ni, iaitu dia diuji dengan satu climax dalam cerita ni. Diuji seterusnya membuatkan diri dia ni berubah. Dia berubah 360 darjah untuk nak dapatkan apa yang dia nak. Jadi ujian hidup ni sebenarnya bagi orang Islam, iaitu untuk meningkatkan darjat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 216, yang bermaksud boleh jadi apa yang kita benci untuk kita sebenarnya baik untuk kita, dan apa yang baik untuk diri kita mungkin buruk bagi kita. Sesungguhnya Allah je yang mengetahui apa yang kita tak tahu. Dalam surah yang seterusnya, iaitu surah An-Nisa ayat 19, yang menceritakan bahawa boleh jadi kita benci sesuatu, Allah nak apa yang kita benci itu satu kebaikan yang banyak. Jadi janganlah kita bila mana kita ditimpa ujian, kita kena optimis dengan ujian, dan kita sentiasa memohon supaya Allah permudahkan segala ujian dalam kehidupan kita. Jadi itu saja untuk review filem kali ini. Sebelum tu, yang saya cakap, jangan lupa untuk stay tune
Al-Hikmah Charity sekarang kita tengah buat projek untuk mengumpulkan laptop terpakai dan juga smartphone terpakai untuk kita nak agihkan kepada anak-anak asnaf supaya mereka ini dapat melalui pembelajaran di atas talian dengan lebih mudah seperti orang-orang lain. Jadi kalau tuan-tuan nak membantu untuk serahkan ada laptop lebih ataupun telefon pintar yang lebih, boleh hubungi saya dekat lepas ni, nanti boleh tengok ada nombor, boleh hubungi saya, ataupun kalau tuan-tuan ada duit yang lebih boleh sumbangkan melalui wang ringgit. Jadi insya-Allah semoga apa amal yang kita bantu kepada orang yang memerlukan ini dapat kita tuai di akhirat kelak. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.